yang kita kata kalau dia terbangkan juga berisiko ada dengan masalah, kita buat penstrukturan penjadualan semula supaya musim ni dia akan improve. Saya ingat musim depan lebih banyak kapal yang akan masuk. Sebab saya dengar macam Air Arabia baru ni, Air Arabia dah mulakan penerbangan balik ke Jeddah, Arabia. Kemudian saya dengar mungkin bulan Jun ni Sri Lankan Airline pun akan mulakan penerbangan ke Jeddah. Jadi dulu ramai airlines yang buat penerbangan ke Jeddah, menyebabkan banyak tiket di pasaran dah mula nak restart dah dia punya operasi balik. Cuma musim ni memang masalah berlaku disebabkan hanya ada dua je. Bermula Disember, sebelum Disember ada dua je, Malaysia Airlines, Saudi Airlines. Kemudian Disember hari tu masuk AirAsia yang buat penerbangan ke Jeddah. Tapi diorang ni ada backlog tempahan masing-masing. Jadi bukan semua orang boleh beli tiket diorang. Nak beli contohnya Emirates nak beli tiket AirAsia banyak-banyak tak boleh, sebab diorang 2 tahun tak terbang. Backlog tempahan tu daripada travel-travel yang support diorang tu ramai. Jadi apabila dia restart balik penerbangan, itulah yang dia akan terbangkan dulu kan. Emirates ni banyak dengan Saudi Airlines. So Saudi Airlines pun bagi tiket kita banyak, cuma dia tak mampu nak penuhkan, nak bagi sampai volume yang kita nak. Biasa banyak dah saya terangkan kan. So saya rasa itu saja. Di peringkat Emirates, kita ni sebenarnya nak terbangkan jemaah, cuma kita nak bagi jemaah faham bahawa macam tadi demand tu terlalu tinggi, backlog yang besar, penyusunan semula tu memakan masa untuk kita nak habiskan semua backlog yang pandemik tu. Jadi itu yang kita sedang buat. Ada setiap bulan kita terbangkan jemaah, tapi ada setiap bulan ada yang jemaah tak boleh terbangkan sebab ada backlog. So itu yang berlaku. Saya rasa itu saja kot. Cara ada nak buat tambahan tu jadi tak ada. Itu saja tu. Agaknya berapa ramai yang yang para jemaah daripada yang Emirates yang termasuk dalam backlog? Kita datang rumah tanya operation. Semua Ramadan ni yang kita patut terbangkan 1,500, kita baru terbangkan 600. Tapi 600 yang kita terbangkan tu ada backlog daripada Ramadan terdahulu juga. Itu masalah yang berlaku. Kebanyakannya Ramadan yang baru ni bukan hanya Ramadan yang jemaah yang baru daftar, tapi jemaah yang pandemik, Ramadan tu pun ada. 2 tahun ada. Jadi kita perlu terbangkan mereka dulu. Kita tak boleh nak terbangkan yang sekarang. Jadi isu backlog isu yang besar. Tapi kalau Ramadan ni macam saya beritahu ada 900 lah yang kita perlu terbangkan lagi dengan costing yang tak match. Costing yang macam saya cerita tadi, kalau saya terbangkan dengan pairing hotel yang dah kat sana pun lagi berterabur semua, kos akan jadi tinggi. So tak sesuai untuk kita nak terbangkan. So yang diterbangkan tu adakah dia ni kena tambah kos lain pula lah yang kata tadi tu? 5,000. 5,000. 5,000. Sebab bila kita buat costing balik untuk 6 yang kita dah terbangkan, kita tengok 5,000 adalah yang sepatut diorang tambah lah. Untuk apa mereka diterbangkan. So bila tambah 5,000 dia menjadikan total kos untuk umrah pada bulan Ramadan tu berapa? Yang paling murah. Jadi kalau package Safwa kita berapa? 8890 lebih kurang 13,000. Sebab tu kalau tengok tambah kalau tengok banyak driver dia restructuringkan balik dengan costing. So baru ni kita tengok ada yang Ustaz Ferry lah dah keluarkan package harga dengan 13,000. Tu musim biasa. 13,000. Sebab apa? Dia tak nak jemaah tambah banyak dan dia pun tak nak tanggung kerugian. Sebab trend sekarang ni memang macam itulah dia punya harga untuk umrah. Dan ada orang kata tak lama nanti mungkin harga umrah sama macam haji. Tak mustahil. Sebab dia benda yang sama, tempat yang sama, lokasi yang sama.
dia kalau pergi kepada dia punya root cause dia tu, apa punca sebenarnya? Adakah sebab kekurangan airline ke, ataupun kenaikan harga hotel tu ke, sebenarnya macam mana? Dia kalau kita tengok punca utama dia adalah berlakunya pandemik. Bila pandemik 2 tahun, sebab Saudi ni antara dia punya income dia adalah bisnes umrah dan haji. Sebab tu dengan daripada segi hospitality, hotel dengan airline dia. So itu adalah dia punya sumber income, antara sumber income selain daripada oil and gas minyak dia. So jadi bila 2 tahun tak ada bisnes umrah dan haji, jadi dia loss kat situ. So bila berlaku loss dekat situ, dia nak restart balik dalam tempoh 2 tahun. Dia nak cover balik loss-loss yang sebelum ni pernah berlaku. Dan ada juga bila saya antara yang terawal masa pembukaan semula pada bulan 12. So bila saya sampai pada waktu tersebut, masa tu umrah PKP pakai face mask semua. Dan kita tengok banyak hotel-hotel yang tutup, tak buka pun. Banyak hotel tutup dan tak buka, dan bila kita tengok balik sampai sekarang ada lagi yang tak dibuka lagi disebabkan oleh apa? Mereka juga menanggung hutang-hutang yang kerajaan. So jadi dia nak cover balik benda-benda semua, sebab itulah dia rationalkan balik costing-costing tu, hotel berapa harga yang baru, costing-costing tu yang menyebabkan dia terkesan kepada travel agent lah. Dan kalau kita compare package umrah Malaysia ni dengan Indonesia sekarang ni memang tinggi gila harga dia. Kerana sebelum Covid kita boleh compare harga package umrah Indonesia murah kan, tapi bila lepas pandemik harga dia orang boleh RM12,000, RM13,000. Tapi di Malaysia masih lagi dalam RM8,000, RM9,000. Dan event kalau tengok punya tiket flight sendiri dekat Indonesia 2 minggu lebih dah tiket flight saja. Tapi di Malaysia masih lagi kita nak cuba fight untuk 3 minggu lebih. Tapi sebab tu kalau kita tengok airline-airline ni dia dah tak dapat nak menampung dengan kos-kos kenaikan di Saudi, terutamanya kita tahu airport tax. Airport tax nak landing tu, walaupun Saudi Airlines sendiri menampung airport tax yang tinggi, itu menyebabkan Saudi Airlines terutama di Malaysia dia orang nak kena follow apa yang negara-negara Asia Tenggara buat. Indonesia dah start naikkan. So jadi dia slowly naikkan harga di Malaysia punya market lah. So jadi yang terkesan travel agent, terutama yang volume besar yang tergantung kepada airline-airline khas. Contoh Emirates lah, sebab kita main carrier kita adalah Saudi Airlines. Bila Saudi Airlines, dia terikat dengan kerajaan Saudi kan? So jadi dia nak cover balik kos-kos ataupun losses yang berlaku semasa pandemik dengan kekurangan aircraft. Itu pun punca. Bila aircraft kurang, demand nak pergi rumah tinggi, so tiket tu limited. Bila tiket limited, diorang terpaksa supply ke Indonesia, diorang terpaksa supply ke Singapura dengan harga yang lebih mahal. So itu yang berlaku, kesannya di Malaysia kekurangan tiket. So bila kekurangan tiket, travel agent yang volume macam Emirates, sebab kita punya strategi Emirates volume. Sebab apa? Kita naik dalam industri dengan menggunakan volume supaya kita boleh deal direct dengan hotel untuk orang lebih kenal kita lah. Kalau tengok permulaan 2017 sampai sebelum Covid, kita antara yang top di Malaysia, tak ada isu, Alhamdulillah. Tapi bila start balik pandemik dan tempoh setahun, bila travel dah start gila semua, so dia punya backlog tu dah keluar dan demand terlalu tinggi. While masa tu aircraft untuk Malaysia, contohnya Saudi Airlines ke Malaysia Airlines tu tak cukup. Disebabkan oleh lambakan jemaah. Kalau asalnya 300,000 setahun, sekarang ni mungkin dah mencecah 600 ke 700,000 setahun. Itu yang menyebabkan berlakunya perubahan dan juga kenaikan kos. Saya nak tambah sikit Ramadan ni. Sebab Ramadan ni adalah Ramadan pertama Ramadan pertama selepas pandemik yang Saudi buka seluas-luasnya penerbangan ke Tanah Suci. Kalau Ramadan tahun lepas, dia adalah Ramadan SOP. Ramadan SOP adalah Ramadan yang banyaklah jadi tamanna, tawakalna, budak kecil tak boleh. Jadi pada masa tu pun orang nak pergi murah hanya orang yang tertentu je. Maksudnya budak-budak tak boleh pergi. Sehat, family pun tak boleh pergi lah kan. Jadi Ramadan tahun ni adalah Ramadan pertama yang dibuka seluas-luasnya. Sebab tu yang berlaku Ramadan tahun ni lah yang travel agent menerbangkan jemaah backlog dia, menyebabkan jemaah yang nak pergi tahun ni, jemaah baru tak dapat diterbangkan. Jadi kita menerbangkan adalah jemaah-jemaah yang backlog, jemaah yang waktu PKP, waktu pandemik, yang tahun lepas. Itu yang berlaku sebenarnya di Emirates. Tapi benda ni dia kalau akan berterusan tu agaknya dia ada tempoh tak? Berapa tahun anggaran?
untuk backlog ni. Untuk ialah maksudnya orang kata kelang kabut disebabkan backlog ni, dia akan ambil masa berapa lama pula untuk clear down tu, ataupun benda ni tak akan clear down, harga akan tetap naik, akan kekal macam sedia ada, atau macam mana, prediction sikit lah. Ini saya dapat pandangan daripada beberapa travel agent termasuk di Indonesia dengan hotel di Saudi. Dia kata disebabkan diorang terkena musim ni, apabila demand tinggi diorang bawa masuk jemaah-jemaah baru, tapi sampai sana jadi mahal, balik terpaksa menambah duit. Jadi katanya ramai tarik handbrake lah. Ramai tarik handbrake menyebabkan dia bukan demand tu menurun, demand tu tinggi sebab orang dah tak pergi umrah 2-3 tahun, orang nak pergi umrah. Travel agent ni yang bermasalah sebab dia tidak boleh pergi mendapatkan harga yang sesuai, jadi dia terpaksa tarik handbrake. So saya tengok banyaklah di Indonesia, di Malaysia ramai dah tarik handbrake. So hotel-hotel pun dia kata Ramadan ni ada hotel-hotel yang macam dia dah allocate bilik ni untuk travel agent ni. Tiba-tiba dapat maklumat travel agent ni tak check in. Sebab apa? Travel agent terpaksa batalkan penerbangan lah. Macam kita tiba-tiba batalkan penerbangan, menyebabkan hotel pun rugi. Jadi bila hotel pun rugi, dia dah fikir balik lah, apa guna aku duk main harga, naikkan harga, menyebabkan orang takut nak datang ke Saudi balik. So diorang dah mula sedar katanya, tapi mungkin benda ni diorang akan ambil masa Syawal ataupun musim depan kita akan nampak harga tu akan dinormalizekan balik. Bila harga normalizekan balik, travel agent akan fikir adalah profit balik. Sebab travel agent bila nak suruh jemaah tambah duit ni selalunya susah, jemaah aku tak boleh terima kan. Paling last Itu paling last, option paling last. Tapi apa yang travel agent boleh buat hanya bagi tahu kita tangguhlah dulu sementara harga tu turun balik. Itu saja travel agent tu. Jadi saya nampak dengan isu airlines tu, dengan kemasukan tadi saya kata Sri Lanka Airlines, lepas tu ada Air Arabia, lepas tu katanya ada 2 airline low cost airline nak masuk ni. Satu Salam Air daripada Muscat, Oman. Okay, satu lagi Fly Dubai daripada ni internal info yang kita dapat dalam industri dapat. Saya diorang dah datang sini cari GSA, datang sini cari office dan sebagainya, diorang akan masuk untuk musim depan. Jadi apabila low cost carrier ni masuk, dia akan menyebabkan harga-harga aircraft ni akan turun. Bila akan turun, dia akan bagi margin profit kepada travel agent tanpa naikkan harga. So pada masa itulah saya rasa travel agent akan berani nak terbangkan balik jemaah-jemaah dengan ramai balik. So bila macam soalan tadi tanya tu, bila benda tu akan berakhir, saya rasa dengan banyak aircraft airline yang masuk dengan harga yang turun balik, so pada masa tu travel agent terbangkan jemaah-jemaah backlog dia tanpa tambahkan harga pun, mungkin ada margin profit yang okey. So pada masa itulah mereka akan beramai-ramai terbangkan balik jemaah, so akan dapat selesailah masalah backlog. Kalau macam di Embrace ni, kita punya backlog saya rasa dah tak sampai 2,000 setakat Ramadan saya rasa tak sampai 2,000. Sebab Ramadan kita dalam 900 lagi tak fly. Kemudian yang mas kita baru ni berapa dah 1,000 sudah 1,500 ke 1,900 lah. Itu hanya backlog Embrace, di mana musim depan kalau kita terbangkan, kita boleh agihkan setiap bulan tu. Saya ingat boleh clear backlog tu. Campur tangan dari pihak kerajaan Saudi dalam isu ni tak ada ke dia nak membantu, nak selesaikan, ada tak? Saya nampak diorang bantu secara tidak langsung. Macam ni lah, yang Ramadan dia buat hanya sekali umrah untuk sepanjang Ramadan. Itu dia buat macam tu. Lepas tu dia pun cara Allah dia pun dah stop. Allah tak boleh dia buat macam tu. Kemudian yang lain-lain tu saya tak nampak dah yang usaha diorang nak hadkan penerbangan. Kenapa diorang accept diorang masuk? Sebab diorang ni Arab Saudi, dia sekarang ni dia buka visa turis kepada banyak negara. Dulu banyak negara nak pergi umrah, visa umrah je. Tapi sekarang ni dia buka visa turis. Dengan anggapan dia,
sebenarnya orang masuk negara dia tu pergi melancong ke semua tempat di Arab Saudi. Tapi tak, orang akan masuk pergi juga ke tempat-tempat lain tapi nak pergi umrah juga. Itu yang berlaku apa ni? Demand tu tetap ada lah. Tapi baru ni saya cerita yang dalam anak Arab cerita lah. Sebenarnya di Mekah tu cara dia orang menyediakan apa dipanggil lingkaran. Dia macam Putrajaya. Putrajaya kan ada lingkaran utama dia, lepas tu lingkaran kedua, lingkaran ketiga kan. Di Mekah pun sama. Sistem dia adalah yang dia mula-mula dia buat hotel 50 meter ke 300 meter, maksudnya yang mengelilingi masjid. Itu lingkaran pertama. Kemudian lingkaran kedua tu hotel yang lebih kurang 800 ke 1.5 km. Lepas tu lingkaran ketiga yang ada shuttle bus, ada hotel-hotel baru sekarang ni, itu yang lebih kurang 5 km ke 10 km. Jadi Arab Saudi punya style, bila dia benarkan semua aircraft masuk kan, dia mengharapkan travel agent atau daripada luar negara ni duduk juga di hotel-hotel yang jauh tu, dan dia sediakan shuttle bus. Dia sistem dia orang sekarang ni shuttle bus jadi popular lah, hotel-hotel yang jauh kan, shuttle bus. Tapi masalah Asia Tenggara, Malaysia itu utamanya, dia tak akan pergi duduk hotel yang jauh. Kita punya style nak duduk 50 meter juga. Sedangkan itu yang menjadi dilema travel agent. Hotel 50 meter sekarang dah harga terlalu mahal, tapi jemaah Malaysia tak nak duduk dah yang jauh shuttle bus. Kalau kita downgrade ke apa memang viral lah kan. Jadi dia nak duduk yang dekat juga. Itu masalah Malaysia. Tapi katanya Indonesia dia orang dah counter lah masalah ni dengan menaikkan harga package orang ramai-ramai cuma dengan harga mahal. So menyebabkan ramai tarik handbrake lah bila harga package mahal, sudah orang dapat reducekan demand kat situ. Tapi kat Malaysia ni pasal orang Malaysia ni nak ubah pergi duduk hotel jauh-jauh tu kena makan masa lah. Nak mendidik dia orang bahawa duduk hotel shuttle bus yang selesa 5 star tapi ada shuttle bus, itu makan masa. Dia tak boleh waktu sekarang, tak boleh. Masing-masing duduk di mana, aku duduk beli 50 meter, aku nak 50 meter. Dia takkan, dia tak sempat kita nak bagi cerita hal sebenar, tak sempat lah. Dia tahu itu je, beli 50 meter nak 50 meter. Sedangkan keadaan dah berubah sebenarnya. Waktu Arab Saudi buka seluas-luasnya tu, ramai orang excited ni. Travel agent dulu yang dah tutup pandemik tu, semua buka balik ambil staff nak terbangkan. Lepas tu iklan harga, tapi diorang tak expect harga tu naik. Sebab tu bila dia ambil jual, lepas tu terbangkan bermula Disember tu, start World Cup hari tu kan, Disember sampai Februari, terbangkan tiba-tiba memang kat sana tak ada bilik. Lepas tu ada bilik pun mahal gila. Lepas tu kemudian rugi. Saya dengar 3 bulan ni memang adalah bulan orang kata apa, buat amal. Macam bukan setakat buat amal, banyak duit keluar. Dia macam penerbangan ke satu perangkap lah. Penerbangan ke satu perangkap. So diorang 3 bulan yang berlaku, yang saya kata Disember, Januari, Februari, menyedarkan travel agent yang hari tu ni. So masing-masing tarik handbrake balik. Tak berani nak terbang. Sebab tu kita tengok Ramadan ni hanya yang pergi yang sama ada yang backlog atau yang betul-betul ni lah. Kita tengok dekat airport kan. Baru ni pun saya tengok Saudi Airlines, baru ni dia ada banyak kapal, dia tambah hari tu Februari sampai 5 penerbangan, 6 penerbangan sehari. Sebab cuti sekolah macam tu. Tapi Ramadan dia terpaksa remove 2-3 kapal. So dia kembali jadi 4 penerbangan, 3 penerbangan sehari. Maksudnya ramai tarik handbrake. Ramai travel agent tarik handbrake disebabkan oleh 3 bulan tu dah terkena. Jadi itu yang berlaku lah untuk Saudi Airlines. Okay, kalau MOT dia ada tak lagi cadangan nak tambah lagi hak pendaratan airline dia seluruh dunia pergi ke Jeddah ni kan, nak tolong bagi banyakkan flight alternatif. MOT macam angkutan. Itu yang saya nampak banyak airline baru masuk balik. Contoh yang saya kata tadi Sri Lanka, Sri Airline, lepas tu Air Arabia, Salam Air, Fly Dubai. So saya rasa yang tu akan membantu, sebenarnya bukan membantu
bagi ramai orang fly. Tapi harga Harga. harga tu biar menjadi munasabah balik. Sekarang harga dah tak munasabah. Kan? Harga dah mahal. Dia satu